Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sidang jemaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah kasihi, yang Allah rahmati sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi pada pagi ini Allah mengizinkan kita untuk kita sama-sama mengambil manfaat, mengambil faedah daripada ayat-ayat yang terkandung di dalam suratul Al-Kahfi. Sebelum tu saya minta maaf kerana tidak dapat membentangkan nota dalam bentuk PowerPoint, kerana laptop saya ada sedikit isu teknikal. InsyaAllah besok saya akan kembali menggunakan PowerPoint. Pada pagi semalam kita telah pun memasuki ayat yang ke-27. Siapa yang ada nota yang bercetak boleh lihat muka surat 182. Ayat 27 ini kita telah mengetahui bahawasanya Allah telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sebut bahawa pada ayat 27 ada perkataan watlu, iaitu dan tilawahkanlah. Maksudnya bacakanlah. Apa perkaitan ayat 27 ini dengan cerita Ashabul Kahfi yang telah kita sebut sebelum ini? Perkaitannya adalah, kalau cerita Ashabul Kahfi itu adalah jawapan kepada persoalan yang ditanya kepada Nabi, maka kisah itu ada di dalam surah Al-Kahfi. Maknanya Nabi pun sebelum ini membaca juga ayat-ayat berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Tetapi pada ayat nombor 27 ini, secara umum Allah minta kepada Nabi teruskan membacakan ayat-ayat Al-Quran selain daripada kisah Ashabul Al-Kahfi. Itu perkaitan dia. Okey. Ayat yang ke-27 ini juga kita telah pun mempelajari bahawasanya Allah memberitahu kepada Nabi berterusan menyampaikan apa yang telah Allah wahyukan. Kemudian Allah memberitahu bahawasanya mana-mana ayat Al-Quran, mana-mana isi kandungan Al-Quran yang berbentuk perintah, yang berbentuk larangan, tidak boleh lagi untuk diubah. La mubaddila li kalimatihi, tak boleh untuk diubah dah. Ia sudah ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah memberitahu pada ayat nombor 27 bahawasanya tidak akan ada mana-mana yang dapat memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan Rasulullah kena kembali, kena mencari perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang Allah bagi tahu kepada Nabi ayat 27 ini, bukti manusia yang mencari perlindungan adalah cerita Ashabul Al-Kahfi. Jadi kesinambungan cerita Ashabul Kahfi itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah, walan tajida lahu walan tajida min dunihi multahada. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena
mencari perlindungan kepada Allah. Tidak ada tempat lain yang dapat melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok pada muka surat 186, kita lihat dekat slide yang kedua tu, dalam surah Al-Jin ayat nombor 21 dan ayat nombor 22, bahawasanya tidak ada yang boleh mendatangkan mudarat, tidak ada kuasa yang boleh mendatangkan kebaikan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Cuba lihat muka surat yang berikutnya, kita lihat perincian tentang perkataan multahada. Okey, ayat 27 ada perkataan multahada. Multahada dalam terjemahan merujuk kepada tempat berlindung. Namun kalau lihat penggunaan perkataan multahada, dia diambil daripada perkataan al-lahad. Lahad. Orang dalam kubur, kalau kita buat kubur, kita kena buat apa? Kita kena buat lahad. Lahad bererti miring ataupun condong. Kan? Dibuat lahad di tepinya. Okey. Kenapa dibuatkan lahad? Daripada lahad keluarnya perkataan multahada. Okey. Jadi lahad ni pun kita sedia maklum, ia merupakan sebuah liang, sebuah lubang yang melindungi mayat yang berada di dalam kubur. Jadi apabila perkataan lahad itu dipakai dalam konteks ayat ini, maknanya multahada merujuk kepada tempat berlindung. Okey. Kesimpulannya adalah, apa perkaitan Nabi kena tilawahkan Quran. Maksudnya Nabi kena sampaikan. Tentu Nabi kena baca. Maka Nabi baca, Nabi sampaikan. Okey, apa perkaitan dengan mencari tempat berlindung? Kata para ulama tafsir, kalau tengok dekat muka surat nombor 187 tu, 88, kita akan jumpa bahawasanya Al-Quran yang Nabi kena bacakan ini ada kaitan dengan tiada tempat berlindung. Maksudnya apa? Kalau kita baca dekat nota tu, kita akan dapati bahawasanya Allah memberitahu kepada Nabi bahawasanya kalau Nabi tidak mahu menyampaikan risalah Allah, iaitu Nabi tidak mahu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, bahawasanya Nabi tidak ada tempat lain untuk mencari perlindungan. Okey. Ini menunjukkan bahawasanya ayat ni bukan bermaksud Nabi tak nak sampaikan. Kita memang sedia maklum sifat wajib bagi Rasul adalah at-tabligh, menyampaikan. Jadi di sini Nabi Allah mengingatkan bahawasanya membaca Al-Quran, disampaikan Al-Quran ada kaitan dengan Al-Quran itu menjadi salah satu rujukan untuk berlindung daripada sebarang fitnah yang ada di akhir zaman ini. Baik, kita terus kepada tindakan selepas tadabbur, tuan-tuan. Kita lihat kepada nota apa tindakan yang kita kena buat setelah kita faham ayat 27. Okey, apa yang kita kena senaraikan tindakan dia. Okey, jumpa dekat tindakan. Okey. Nombor 1. Tindakan pertama, kalau Allah perintah Nabi supaya membacakan ayat Al-Quran, selalu baca tilawah, maknanya ayat itu bagi tahu kepada kita, kita pun kena selalu tilawah. Apa maksud tilawah? Iaitu kita kena baca berterusan dan kita kena faham Al-Quran berterusan. Jadi saya dapati sepanjang berada di Masjid Taqwa ini, saya dapati alhamdulillah ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan selepas habis kelas duduk dalam kumpulan tadarus Al-Quran. Lepas tu ada yang baca terjemahan satu persatu. Itu sebenarnya adalah tindakan yang sangat baik. Tindakan yang sangat baik. Ia memenuhi kehendak ayat 27.
Sebab Nabi ni dia belajar dari Allah, dia sampai, dia baca. Jadi kita belajar semalam, Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca tetapi untuk difahami. Okey. Tindakan tuan-tuan yang hadir sekejap dalam 20 minit setiap pagi ni kan berusaha untuk faham ni, ada yang tengok rakaman, sebenarnya telah memenuhi ayat yang ke-27 tadi. Okey. Tindakan yang kedua. Okey, sebelum saya pergi kepada tindakan yang kedua, izinkan saya menyokong, kuatkan lagi maklumat kenapa kena baca Quran. Kenapa kena faham Al-Quran? Okey, kalau tengok dekat nota tu ada dinukilkan satu hadis Nabi SAW riwayat Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. So, tuan-tuan hadir ni, inilah majlis ilmu yang paling terbaik. Majlis ilmu apa? Belajar Al-Quran. Belajar Quran jangan kecikkan kepada makna belajar tajwid semata-mata. Belajar untuk belajar membaca saja, tetapi belajar Quran termasuk maknanya belajar tafsiran ayat. Allah kata sebaik-baik kamu. Dan kalau boleh dah faham belajar, kalau boleh disampaikan ayat Quran tu, supaya kita dapat termasuk orang yang mengajarkannya. Orang yang paling dekat untuk kita ajar adalah ahli keluarga kita. Okey, hadis yang kedua, Nabi SAW menyebut dalam riwayat Muslim, Nabi kata bacalah Quran. Kenapa kena baca Quran? فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Kerana Al-Quran itu nanti bagi syafaat kepada pembaca dia. Tuan-tuan, kita ni sangat memerlukan syafaat. Maka antara syafaat yang paling senang, yang paling dekat dengan kita adalah Al-Quran. Sekarang mungkin kita tak nampak, tapi setiap pagi kita baca Quran, fahamkan Quran. Sedangkan pagi ni mana-mana kita boleh pergi, waktu pagi kan. Tetapi nanti apabila kita mati, akan terbukti Quran itu akan bagi syafaat kepada kita. Tambah lagi di hari akhirat. Oleh itu, jangan berhenti untuk membaca, jangan berhenti untuk fahamkan Al-Quran. Teruskan. Kerana Nabi sebut dari riwayat Muslim, dia akan bagi syafaat. Tuan-tuan, kalau kita baca hadis pasal kelebihan Quran ni, ada Al-Quran dia akan duduk di kanan, di kiri, dekat depan, dekat belakang di hari akhirat. Okay. Kalau kita baca pada muka surat yang berikutnya, ada satu hadis riwayat Muslim, ni kena hati-hati maklumat ni. Kena hati-hati tu maksudnya kena ambil cakna. Kerana Al-Quran ni, dia boleh jadi dua sudut. Nabi kata apa? Wal Qur'anu hujjatul laka. Muka surat 191 dan nota bercetak. Hadis kata apa? Allah kata, Al-Quran ini ialah hujah untuk kamu, ataupun Al-Quran akan menghujani kamu. Faham tak maksudnya? Quran ni dia boleh jadi peguam bela kita, ataupun Quran ini boleh menjadi pendakwa raya bagi kita. So kita pilih. Kita nak pilih yang mana? Nak Al-Quran akan defend kita supaya kita ini dihapuskan dosa oleh Allah, bawa kita ke syurga, ataupun Quran ini akan berhujah kepada kita. Maka macam mana nak mengelakkan Al-Quran ini yang nanti akan mendakwa kita di hadapan Allah? Kita ada masa, kita ada tenaga, kita ada wang ringgit, kita ada umur, tapi apa kita buat dengan Al-Quran? Maka cara dia, selain daripada baca dia, sebab hak Al-Quran dia perlu dibaca. Okay. Dan hak Al-Quran juga yang paling besar, ia perlu diikuti. Segala isi kandungan di dalamnya. Jadi untuk ikut apa yang Quran perintah, lepas tu dalam Quran dia ada larangan, untuk tinggalkan larangan itu kita kena perlu buat apa? Tidak lain dan tidak bukan jalan dia, kita kena faham. Apa
Apa isi kandungan Al-Quran? Agak-agak kalaulah kita bertemu dengan Allah, kalau Allah tanya kepada kita, sebab kan kita tahu dalam soalan muka wa nakir, soalan yang akan tanya tentang apa? Apa amal kamu? Dalam hadis kata apa? Al-Quran amal saya. Jadi adakah nanti dalam kubur, apabila ditanya oleh malaikat, apa amal kamu? Kita kata Al-Quran amal kita. Ya ke Al-Quran menjadi amal kita? Jadi kita ada masa lagi, kita ada kesempatan lagi untuk kita menjadikan Al-Quran adalah ikutan kita. Jadi kita kena faham Al-Quran. Justru itu, kita lihat nota muka surat nombor 190, patah balik muka surat 190, tuan tengok surah Al-An'am ayat 155. Okey, Allah kata Quran ini turun untuk apa? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Cuba tak? Nota muka surat 190 bawah tu. Allah kata dekat surah Al-An'am ayat 155. Allah kata apa? Ini adalah Al-Quran yang kami telah turunkan. Quran itu diberkati. Lepas tu ayat tu surahnya kata apa? Fattabi'uhu. Hendaklah kamu ikut Al-Quran. Okay. Tengok muka surat 191, ada satu lagi ayat yang Allah perintahkan Al-Quran diturunkan untuk apa? Surah Al-A'raf ayat nombor 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Jumpa ayat tu. Allah kata apa? Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Allah tak kata hanya baca, tapi Allah kata ikut. Jadi macam mana kita nak ikut? Maka tidak ada lain jalannya, kita kena faham apa yang Allah suruh, apa yang Allah minta kita tinggalkan. Jadi moga-moga kita mendapat manfaat pada keterangan ayat nombor 27. Dan kita telah sebutkan sebelum ini juga, tujuan turunnya suratul Kahfi adalah Allah nak bagi kita panduan. Macam mana kita nak lalu hidup ini? Maka kita perlu merujuk kepada Al-Quranul Karim. Okay. Kita masuk sedikit, ambil sikit lagi waktu untuk kita baca ayat nombor 28. Tapi penerangan lanjutnya insya-Allah nanti kita cerita pada keesokan harinya. Kita baca dulu ayat dia dan kita lihat ringkas saja apakah isi kandungan ayat yang ke-28. Muka surat 192 bagi siapa yang melihat nota secara bercetak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Okey, kita tengok terjemahan ayat. Allah mengatakan, dan jadikanlah dirimu Muhammad
sentiasa bersabar, bermulazamah dengan orang yang beribadat kepada Rabb mereka pada waktu pagi dan pada waktu petang. Allah kata kepada Nabi, duduk dengan diorang, sentiasa dengan diorang yang duduk berzikir, berdoa, beribadat kepada Allah pagi dan petang. Mereka ni, kenapa mereka ini kita kena duduk dengan mereka? Mereka ini mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Okey, tengok ayat berikutnya. Allah kata apa? Dan jangan engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Allah pesan kepada Nabi, engkau jangan berpisah dengan orang-orang yang duduk ingat Allah pagi dan petang tu, hanya semata-mata cari kesenangan dunia. Lepas tu Allah pesan sekali lagi, dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai dari ingatkan pengajaran kami. Dan jangan ikut mereka tu. Kenapa? Mereka itu menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya pula adalah melampaui batas kebenaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk perincian ayat ni kita akan perincikan pada keesokan pagi. Jadi tuan-tuan baca dulu nota ini terlebih dahulu untuk tuan-tuan mengetahui apakah peristiwa di sebalik turunnya ayat yang ke-28 ini. Kenapa ayat tu berbunyi? Kenapa ayat tu berbentuk Allah kata kawan dengan grup ini, kata Allah. Yang duduk ingat Allah pagi petang ni. Jangan kawan dengan grup ini. Yang mereka ini hatinya selalu lalai pada Allah, ikut hawa nafsu. Jadi kenapa ada pesanan seperti itu? InsyaAllah besok pagi kita akan jelaskan dan kita akan lihat apakah teladan yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-28. Sebelum kita tamatkan, minggu depan hari Isnin kita cuti untuk pengisian tadabbur suratul Kahfi. Kita jumpa nanti pada hari Selasa. Ya, Isnin tiada kelas, tapi besok adalah Jumaat, tapi Isnin tu maksudnya 11 Zulhijjah, 11 di bulan 7 tiada kelas tadabbur suratul Kahfi. Kita kembali semula pada 12 hari bulan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.